musliman. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberikan rahmat, diberikan berkat serta dikurniakan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali bersama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia nikmatnya. Kita bersyukur dan mengharapkan pengkabulan penerimaan Allah terhadap apa juga yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan insya-Allah pada pagi ini pertemuan yang kita tangguhkan perbahasan akidah yang kita selalu buat pada hari Rabu minggu yang kedua, kita tangguhkan pada pagi ini di hujung minggu yang ketiga ini daripada bulan Februari. Dan insya-Allah kita sambung perbahasan berkenaan dengan hari akhirat, suatu alam yang semuanya merasa misteri tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di sana. Namun walaupun ia misteri dari sudut kerana kita dan orang-orang yang telah meninggal dunia masih lagi belum mengalaminya. Cuma kita diberikan panduan dan maklumat daripada sumber wahyu, dan inilah satu-satunya sumber yang boleh kita pegang, kerana alam ini ataupun alam akhirat itu ciptaan Allah, dan Dia yang menceritakannya atau menceritakan sebahagian daripada peristiwa tersebut di dalam Al-Quran, dan sebahagian lagi diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah bahaskan tentang dijalankan kira-kira atas segala amalan yang dilakukan di dalam dunia. Nanti di akhirat semua manusia akan diaudit, sama ada diaudit secara berat ataupun diaudit secara ringan. Satu lagi golongan yang special tidak diaudit langsung. Orang yang diaudit secara berat ataupun dalam bahasa Al-Qurannya hisaban asira, ini orang yang binasa, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man husiba halak, kata Rasulullah. Siapa yang Allah Ta'ala detailkan perbahasan audit amalannya, binasalah ia. Kenapa binasa? Sebab memang sama ada dia orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Tapi kalau Allah kira amalan satu-satu, memang kita tak lepas lah. Kalau misalnya kita tanya diri sendiri lah, sembahyang yang kita buat selama ni agak-agak membantu tak esok di akhirat. Kalau kita fikir sembahyang subuh tadi kita buat ni, kalau kita fikir sendiri lah, tak payah fikir untuk orang lain. Kita fikir mula-mula macam masa angkat takbir tadi, Imam baca surah Al-Quran, tak tu pun dia jam lah. Jangan tanya khusyuk tak khusyuk, ingat balik Imam baca surah Al-Quran tak pertama tadi. Surah pun Imam baca pun tak ingat, walaupun untuk surah pertama contohnya. Jadi agak-agak kalau kita fikir lepas ke sebenarnya subuh aku nanti di akhirat, itu jawapannya sendiri mau ingat. Kita semua mesti risau. Itu baru kita tengok rakaat pertama secara umum, belum lagi kita detailkan. Masa semayang rakaat pertama tadi ingat apa? Mengantuk ke ataupun ingat benda lain? Ingat aktiviti lepas semayang subuh tu apa? Jadi kalau kita fikir balik, kita muhasabah, kita audit sendiri rakaat pertama tu, belum lagi audit sedekah kita, audit hubungan tanggungjawab kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai majikan, sebagai anak buah, sebagai anak pun ibu dan bapa. Kalau kita audit semua tu Nabi kata siapa yang Allah detailkan perkiraan amalannya, memang dia binasa. Sebab itu orang yang diaudit secara ringan, ini orang yang selamat. Maksud audit secara ringan ni, Allah kira juga amalan dia, tapi Allah tak detailkan. Allah tak detailkan setiap sen yang kita dapat, setiap sen yang kita keluar tu Allah tak kira sangat. So yang ni yang disebutkan hisaban yasira, yang kemudiannya mendapat laporan audit daripada arah kanan dengan
cadangan. Satu lagi golongan yang istimewa, yang ini tak diaudit langsung. Para nabi, para salihin, orang yang soleh, para syuhada, orang yang mati syahid. Ini satu lorong khusus untuk mereka. Memang Allah tak kira. Kita kalau boleh nak yang ni lah. Tapi kadang-kadang kita sedar ke diri sendiri, kita rasa macam tak layak. Tak apalah, masa ada lagi, umur ada lagi, doa pun kita boleh minta lagi. Kita cubalah memohon ke arah sana. Kalau tak dapat bersuruh-suruhnya, dapat golongan yang diaudit secara ringan. Ini kesimpulan dalam pembahasan yang terdahulu. Pada pagi ini kita masuk kepada ditimbang segala amalan manusia antara amalan baik dan amalan buruk. Al-Mizan yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang Al-Wazn. Tentang Al-Wazn ini, maka para ulama berdasarkan kajian mereka terhadap sumber-sumber wahyu mengatakan bahawa mizan atau timbangan Allah ini timbangan yang sama sekali berbeza dengan mana-mana timbangan di dalam dunia ini. Kalau kita tengok, ulama meletakkan bahawa mizan Allah Ta'ala itu dia ada dua, ya, macam dancing tu kan, ada dua. Kau macam dancing tu, tapi dia ada kafadan. Sebut dancing kat Malaysia ni mana sensitif sikit kan, dan subuh-subuh dia ketawa kan. Dia ada dua. Satu untuk timbangan amalan yang soleh, yang kedua untuk timbangan amalan yang tidak soleh. Dan apa yang ditimbang di sana nanti, ulama membahaskan begitu detail dalam isu ini. Cuma kita tak dapat bayanglah, ya. Cuma disebutkan berdasarkan himpunan hadis-hadis Nabi SAW. Yang ditimbang ada tiga. Satu, orang dia. Ini berdasarkan hadis Nabi juga. Kita dinikan amalan kita, amalan kita itu bercahaya orang, dia akal tak ditimbang. Tapi dalam satu hadis membayangkan kepada kita bahawa orang pun ditimbang. Sebab satu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia pernah banyak pokok. Dia banyak pokok kekai. Jadi sahabat Nabi yang duduk di bawah pada masa itu, Ibnu Mas'ud masih lagi junior lah. Dia banyak pokok. Kemudian kain itu terselak nampak betil. Betil kecil pun je. Sahabat Nabi yang senior yang bawah ni ketawa lah. Macam kita lah kan, betil tak ada bulu dia. Dulu masa saya remaja, masa remaja dulu lah, masa bawah 3 tahun pun, dia lawan betil dapat bulu paling banyak. Yang paling banyak bulu tu yang paling kelakian kan dia. Masa 20-an pula lawan siapa bulu dia dah paling banyak. Macam-macam. Kadang-kadang orang lagi kan duduk rumah satu sewa. Jadi dia kata togel lah apa semua kan. So di kalangan sahabat, walaupun dia orang tak ketawa, dia sudah bulu betis tak bulu betis, tapi dia orang ketawa bila nampak betis seorang lelaki yang kecil. Dia ketawa lah, ketawa bukan menghina, ketawa secara tabi'i, kegelak kan. Macam orang yang senior tegur yang junior lah. Alah kecil betis kau ni, macam tu lah dia buat. Nabi SAW bila dengar kenyataan seperti ini, dari kata demi Allah, betis ini nanti di akhirat kalau dia timbang lebih berat daripada segala-galanya. Di situ ulama memahami bahawa yang ditimbang itu bukan sekadar amalan, tetapi orang juga, pelaku amalan. So ada tiga orang yang kita ditimbang, yang kedua amalan kita, dan yang ketiga laporan audit itu, ya, ditimbang sekali. Maksudnya tengoklah apa yang natijah yang keluar. Baik, tentang hal ini banyak Allah sebut dalam Al-Quran tentang timbangan, antara dalam surah Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah. Kata Allah, kami akan meletakkan timbangan yang adil di hari kiamat. Fala tuzlam nafsun syai'a. Allah jamin tidak ada siapa pun di kalangan makhluk pada hari itu yang akan dizalimi. Pokok ada kecoh, bohong kat timbangan kan, tak ada. Memang Allah dah jamin tidak ada siapa yang zalim. Keputusan yang keluar itu adalah keputusan yang berdasarkan kepada performance masing-masing di dunia dulu. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, kata Allah. Hatta kalau ada satu amalan yang besar
habbah, besar atom kecil sangat, yang pada pandangan kita ni, di mata kita tak nampak langsung lah. Tapi kata Allah, kalau ada amalan walau sebesar itu pun, ataina biha, semuanya itu terus akan dipaparkan. Wa kafa bina hasibin, kata Allah, cukuplah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan yang maha adil dalam mengira amalan manusia pada hari ini. Timbang apakah yang ini? Timbangan kita hari ini, ya, hanya boleh timbang benda-benda yang ada berat pada fizikal. Timbangan Allah, benda yang tak ada berat pun Allah boleh keluar dia punya keputusan. Contoh benda yang tak ada berat yang kita fahami hari ini, senyum. Senyum ni apalah sangat. Ada ke setiap tahun, hujung tahun ada buat anugerah senyum, senyum termesra di seksyen 7. Tak pernah seksyen 7 pergi seksyen lain tak? Tak ada anugerah tu, anugerah manis muka. Tak ada. Sebab benda tu tak ada signifikan sangatlah untuk kita. Sebab semua orang boleh buat, cuma kita tak dapat pasti kekerapan orang yang boleh bermanis muka ini. Nabi sebut, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyum pada manis muka pada orang lain itu dapat pahala seperti pahala sedekah. Dan sedekah yang hari tak boleh, sedekah lah senyuman. Ini pahala sedekah dengan senyuman. Ada satu cerita tu tersebar kat Facebook hari ni. Dia nak bagi duit tak ada, tabung lalu depan dia kan. Jangan buat sedar pula cerita tadi. Tabung lalu depan muka dia. Dia tak ada duit nak bagi, Allah buat duit. Maka dia bersenyum kat tabung. Orang tanya siapa kau senyum kat tabung tu? Orang senyum kat orang. Yelah, aku tak dapat nak sedekah, aku sedekah nak senyuman sudah alam. Dia senyum kat tabung tu kan. Ini dia bagus jugalah, tapi dia salah faham hadis. Maksud yang kata senyuman daripada sedekah yang datang daripada senyuman atau manis muka ni, bukan kita senyum pada tabung, maka tabung itu penuh dengan duit lalu. Tapi senyuman di sini bermaksud mendatangkan pahala seperti mana pahalanya bersedekah. Tuan-tuan yang bermain dalam hati Allah. Kemudian Allah cerita sikit dalam ayat yang kita selalu dengar, surah Al-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Di hari akhirat nanti manusia akan keluar daripada kubur atau bangun daripada tempat pembaringan mereka ashtatan, dalam keadaan pelbagai rupa. Ini dibahaskan oleh ulama dan juga disebutkan sedikit oleh Nabi SAW tentang keadaan orang yang bangun di kubur ini, macam-macam keadaan. Ada yang bangun dengan darah-darahnya, ini orang mati syahid lah. Ada orang yang bangun dengan kain ihramnya, ini orang yang mati ketika dia umrah ataupun haji. Dalam keadaan dia berihram. Sebab tu orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram, ihramnya tidak digagalkan, dipakaikan macam biasa. Ada orang yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia bangun dengan berberak. Kalau dia di dunia ni dia tai arak, bukan kaki arak, tai arak, kaki itu mulia lagi. Ada orang macam-macam. Ada yang bangun dengan Fir'aun, dengan Haman, ashtatan. Allah kata yasdurun nasu ashtatan. Manusia itu bangun daripada pembaringan mereka dalam keadaan yang pelbagai, liyuraw a'malahum, untuk mereka melihat natijah amalan mereka di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat amalan walaupun sebesar habuk, amalan baik, dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat keburukan walaupun sebesar habuk, Allah Ta'ala akan menunjukkan balasan kepada. Cukup detail timbangan Allah. Maksud ayat ini. Di dunia ini kecil-kecil ni tak apa macam sebab contoh lalu dah tutup ketat baik kan. Orang dia tengok dia ni baik untuk titik-titik dia tutup. Orang macam ni walaupun dia selalu buat 5 tahun dia buat dekat satu syarikat dia takkan naik pangkat dengan sebab itu. Syarikat takkan bagi naik pangkat. Benda yang sangat kecil sumbangannya untuk syarikat pada pandangan manusia. Tapi pada pandangan Allah tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Semua manusia buat Allah hargai kalau dia baik. Semua yang manusia buat Allah Ta'ala balas dengan keadilannya sekiranya ia adalah tidak
adilnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada banyak lagi ayat antara dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idzil haqq. Kata Allah ni, Allah nak bagi faham pada manusia yang kata timbangan Allah ni tak ada. Wal waznu yawma idzil haqq. Timbangan Allah pada hari akhirat itu benar, kata Allah. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berat dengan amal solehnya, dia adalah orang berjaya. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Siapa yang ringan timbangan amal solehnya, dia adalah orang yang rugi diri sendiri, bukan orang yang Allah tak rugi. Sebab tu kita sebut dahulu, Allah tak perlukan ketaatan kita. Main suruh bagi ni, termayang tadi. Fikir kita, subhanallah, kita Allah, alhamdulillah kita, Allah ubah kita 33 kali, doa kita tadi, Allah tak ada dapat manfaat apa pun. Semua berbalik pada diri kita. Kita tak sembahyang, kita rasa puas lah, kita lena. Orang lain lena sekejap, kita boleh lena lama sampai pukul 8 tadi. Tapi yang rugi bukan Allah. Allah tidak termudarat dengan maksiat mana-mana manusia. Yang akan rugi kita sendirilah. Itu sebab Allah kata dalam Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, senang hakikatnya kamu berbuat baik untuk diri sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu buat keburukan, kamu buat buruk pada diri sendiri, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat menjadi muhasabah pada diri kita semua. Kalau kita sedekah, Allah Ta'ala tidak ada untung apa dengan sedekah kita. Kita yang mungkin secara dompetnya kita nampak rugilah sebab kurang. Tapi di sudut persediaan amalan di akhirat, kita sedang menambah kebaikan untuk diri kita ketika di sana. Tuan-tuan dan puan-puan Allah. Jadi kemudian habis tentang timbangan. Timbangan ni dia berlaku secara yang kita faham setelah manusia ini diuji. Lepas tu ditimbang. Dan semua saya nak bawa satu hadis atau beberapa buah hadis yang Nabi sebut bahawa timbangan Allah ni dia tak kira apa. Yang asal yang baik saja memang dia akan memberat. Walaupun pada pandangan kita, ukuran kita dia ringan sangat. Nabi sebut dalam satu hadis, kalimatan khafifatan 'ala lisan. Ada dua jenis kalimat, perkataan yang mudah disebut di lisan kita. Saqilatan 'ala mizan, di akhir esok dua kalimat yang ringan, maksudnya yang mudah dibuat ni, dia cukup memberatkan timbangan amal soleh. Tak padan dengan dua benda tu, kecil je, tapi di akhirat esok kita akan tengok dia memberatkan dengan satu berat yang kita kata tak padan dengan mudahnya kalimat itu disebut. Habibatan ila Rahman. Nabi kata benda dua kalimat ini disukai oleh Allah kalau kita sebut. Apa dia? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan kepujian terhadapnya, dan maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ikut 3 saat begitu. Ikut. Kita boleh sebut pada bila-bila masa. Kadang-kadang ada setengah orang masa zikir tadi dia zikir habis awal dari imam. Allah Subhanahu wa taala imam subhanallah. Imam kan dia tidak rais orang. So dia nada yang tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Ya. Tapi kita ni duk suruh orang kita cepatlah habis tu. Kemudian bila dah habis Allah Akbar tu, Allah Akbar kabirah semua tu, nak doa dengan imam, imam tak doa lagi, imam bawa alhamdulillah tengah-tengah. Alhamdulillah. So kita bolehlah selit. Oh imam tak doa lagi, kita nak tengok imam, nak kata senyap lah. Zikirlah subhanallah, sambil dapatlah 10 kata 15 kali. 15 kali tu kita kata apalah sangat. Tetapi Nabi kata saqilatan 'ala al-mizan, di akhirat esok dia cukup memberatkan. Dia tengok tak padan. Seumpama kita bayang macam ni lah, rambut segumpal. Apa? Segumpal rambut. Letak turun berat 5 kilo. Tak ada heran kalau kita lupa rambut yang macam tu kan. Tak ada apa rambut macam tu. Tapi nak bagi faham macam tu lah.
Nabi membayangkan sangat mudah disebut, tetapi di sisi Allah pahala yang cukup banyak. Banyak baca Quran satu huruf 10 pahala, satu muka surat, Masya Allah lebih banyak, beribu pahala. Begitulah. Seterusnya amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Nabi juga sebut dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Yang satu sudut yang lain, mungkin saya orang faham, aku nak zikir semayang Allah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dah buat timbangan tak ada semayang. Ni berat, bukan berat timbangan, ni berat nanam yang juga. Dia salah faham zikir itu. Islam ni agama yang seimbang. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut ma min syai'in athqalu fil mizan. Tidak ada sesuatu yang mampu memberatkan timbangan di akhirat esok lebih daripada akhlak yang baik. Ini bukanlah Nabi nak menafikan solat pula. Dia kira akhlak baik yang zikir tu. Nabi sebutlah banyak benda yang boleh memberatkan timbangan untuk yang kalau kita buat kajian secara istiqra' atau induktif, kita akan kata Masya Allah banyak rupanya yang memberatkan timbangan. So Nabi sebut ni mungkin pada masa itu Nabi sebut pada orang yang berbeza-beza, individu yang berbeza. Individu yang Nabi jumpa ni mungkin ini sembahyang kuatlah, zikir kurang. So Nabi kata ada 2 kalimat zikir yang kuat. Mungkin ada individu yang Nabi jumpa lepas tu sembahyang bagus, akhlak tak bagus pula. Maka Nabi kata husnul khuluq itu boleh memberatkan timbangan. Itulah cara Nabi berdakwah. Kadang-kadang kita yang salah faham, kita baca satu hadis tu kita amal tu je, tinggal yang lain. Ini kerana kita tidak membaca keseluruhan isu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya nak masuk satu isu yang tidak disebutkan di sini. Isu ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, iaitu tentang Al-Haud. Al-Haud ini dalam bahasa kita kolam Al-Kausar, ya. Dalam bahasa klasik telaga Al-Kausar. Tapi sebenarnya kalau istilah telaga, saya takut nanti orang tak faham. Telaga untuk istilah kita sama telaga. Rekod itulah. Tetapi Al-Kausar itu ialah satu, kalau dalam bahasa dunia ialah lautan. Mungkin di akhirat kita kata telaga, nisbah akhirat telaga, akhirat suatu lah. Tapi kalau kita baca hadis Nabi bahawa Al-Kausar itu satu kolam yang berada di mahsyar, yang puncanya dari sungai dari syurga, sungai Kausar. Dia mengalir air keluar pergi ke satu kolam yang berada di mahsyar. Ini berlaku sebelum manusia masuk syurga neraka lagi. Yang mana manusia akan setelah mereka ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lalu di kolam ini dan mereka akan diberi minum. Apa sahaja kena minum? Checkpoint kan? Ikut sukalah nak kata apa pun. Tapi kata ulama, sebahagian yang merasionalkan bahawa ialah rasional ini sebab manusia selepas mereka bertahun-tahun di mahsyar menunggu giliran untuk diaudit, maka dahaga. Yang jenis bernyawa ni jenis yang dahaga. Manusia kalau dah mati dia tak perlu air apa dah, sebab sistem badan dia tak perlukan air kerana dia sudah tidak ada lagi. Jadi manusia perlukan air, dan dalam hadis, banyak hadis lah menceritakan setiap nabi-nabi itu ada telaganya sendiri untuk umatnya sendiri minum air. Cuma sedikit nak cerita di sini bahawa Nabi SAW dia akan tunggu ni dekat satu sudut di Al-Kausar ni. Berapa besar dia punya keluasan telaga ini. Nabi ketika menyebutkan tentang Al-Kausar ini, Nabi membayangkan pada sahabat bahawa antara satu tebing ke tebing yang hujung sana ialah sejauh di antara sebulan perjalanan manusia di zaman Nabi lah. Sebulan perjalanan tak tahu berapa ribu kilometer pun. Kita kalau orang dulu kalau sebulan perjalanan, maknanya dia naik unta lah kan, bayanglah. Kalau daripada Madinah ke Mekah yang jarak 400 km itu, kalau tuan-tuan macam sirah, perjalanan biasa-biasa 8 hari. Perjalanan yang biasa-biasa, yang ini relax-relax,
Kalau dulu kan kita baca dalam sirah, apa namanya, penduduk Mekah pernah bergabung dengan orang Yahudi dan Bani Ghatfan untuk menyerang Madinah, sehingga berlakunya perang Al-Ahzab kan, perang Khandaq tu, perang Paris kan. Nabi Gali Paris tu perang defensif lah. Berapa hari diambil masa oleh penduduk Mekah nak sampai ke luar Madinah sebelum mereka nak lawan Rasulullah di dalam Madinah. Kita baca dalam sirah, maka kata ahli sejarawan semuanya mengatakan lebih kurang 8 hari. Itu perjalanan biasa lah, perjalanan yang utara-utara. Jadi ini kan sebulan perjalanan. Boleh kan ikut? Kalau 10 hari mungkin lebih kurang. Sebab dalam satu hadis yang lain Nabi kata, itu tuan boleh cek dalam Google, jarak yang kita sebulan ini, Nabi cerita dalam hadis yang lain adalah jarak seperti di antara Sana'a di Yaman dan Ailah di Jordan. Ailah ni kat Jordan bukan di pinggiran-pinggiran tu, dia belah nak masuk dalam sikit. Kalau dari Saudi, itulah Al-Kautsar yang Allah berikan pada Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi sebut dia punya bekas minumannya itu seperti sebanyak seumpama bilangan bintang di langit. Baru kena dengan saiz. Kalau kita tak cerita telaga kawasan itu sama mana, kemudian kita cerita pula dia punya cebok, dia punya cawannya tu sebanyak bintang di langit, kita punya confuse. Allah besar ni, maka pun tidak terbayang telaga macam telaga belakang rumah kita, belakang rumah kita ke kampung. Tapi ceboknya banyak sangat sebab ramai Nabi Muhammad tadi tu. Kita kata jadi sesak lah juga nanti kan. Tak, tu besar tu. Siapa duduk kat dalam Sana'a tu, dia bukan nampak punya belah Yaman, belah Ailah kat Jordan. Jom sejuk mata-mata lah kita kata. Baik, jadi ini hadis ini juga ada beberapa misterinya. Saya katakan misteri sebab saya tak dapat memahami secara keseluruhannya, dan ini tak pelik sebab ini berlaku di hari akhirat. Ada banyak perkara-perkara yang cukup berbeza dengan keadaan kita di dunia ini. Cuma kita boleh dapat gambaran yang umum lah. Antara benda yang menakutkan dan yang misteri ialah Nabi SAW kata, nanti dia kata, ketika aku sedang menyambut umatku untuk mereka minum air ini, sebab mereka dahaga. Ada di kalangan umatku yang aku kenal dia umatku, walaupun dia bukan di kalangan sahabatku, yang disekat oleh malaikat daripada mendekati Al-Kautsar. Nabi SAW bila tengok ada beberapa kelompok umatnya yang disekat oleh malaikat, tak bagi masuk dan minum, dan malaikat yang sekat itu pun atas arahan Allah. Nabi kata, ummati, itu kan umatku. Nabi berargumentasi dengan mereka macam apa dia? Apa saya sekat umatku? Itu kan umatku, orangku. Walaupun Nabi tak pernah nampak itu. Tapi persoalan yang timbul juga, bagaimana Nabi SAW boleh kenal umatnya di waktu itu? Kan umat Nabi Muhammad ni berjuta. Sejak Nabi dilantik jadi Rasul sampailah hari akhirat, hari kiamat, sebelum kiamat. Macam mana Nabi boleh kenal kita walaupun kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, sezaman dengan Nabi? Jawapannya ialah Nabi sebut dalam hadis yang lain, aku kenal umatku kerana mereka ini ada ghurran muhajjalin, ada cahaya yang bersinar-sinar di wajah, tangan dan kaki mereka daripada kesan-kesan dulu. Jadi umat Nabi Muhammad yang solat, yang bila solat mesti berwudu kan, tak adalah kita jumpa orang yang jadi rajin solat pada berwudu, dia pun tahu tak sah sembahyang. Dan tak ada juga orang yang saya rasa yang hobinya berwudu tapi tak solat pun tak ada juga setakat. Kalau ada, kita kena rasakan tadi kita maafkan wudu nak buat, solat tak nak lagi berapa langkah langsung sok kan. Dia tak wudu, berwudu je belah itu je kata. Kalau ada, saya nak jumpa, nak tanya sebab apa kan. Jadi
Nabi kata, aku kenal umatku ni kerana cahaya-cahaya yang ada pada anggota-anggota wuduk mereka. Artinya yang Nabi tengok yang sekat tu, yang bercahaya-cahaya tu dan anggota-anggota wuduk. Nabi kata, itu kan umatku. Tanda yang kata dia tu umatku, Nabi kata, ialah kerana dia ada cahaya pada anggota wuduk. Tanda ini tidak ada pada umat yang selain Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Allah, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Wahai Rasulullah, kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kau mati dulu. Artinya mereka ini walaupun umatmu solat, tetapi mereka telah juga melakukan kesalahan-kesalahan dalam agama. Jadi dalam hadis tersebut tidak dijelaskan apa kesalahan yang menyebabkan mereka disekat daripada minum Al-Kautsar. Tetapi ulama hadis membincangkan isu ini. Mereka berkesimpulan bahawa barangkali mereka ini solat, umat Islam yang solat sebab ada kesan wudu pada anggota mereka, tetapi pada masa yang sama mereka adalah orang Islam yang mengamalkan Islam tidak sempurna package. Islam ni yang minta solat ni, yang bila dia keluar masjid, dia keluar surau, dia meneruskan kesalahan-kesalahan dalam fikiran dan tindakan hidup. Dia mungkin tak kena orang, kata ulama, sembahyang mungkin berbeza, tapi dia jadi orang yang terlibatkan riba ataupun orang yang mendukung ideologi-ideologi yang salah tu, mendukung orang yang anti hadis tu. Dia sembahyang macam itu, tapi tentang isu ni dia betul ada salah ya. Ulama kritik hadis, dia kritik hadis, biasalah contohnya kan. Mungkin sebab ini yang menyebabkan sebagian orang yang solat di dunia dulu tidak dibenarkan oleh malaikat untuk minum Al-Kautsar. Nabi bila dengar ulama malaikat menjelaskan sebegitu, Nabi kata surqan ni berhapus. Nabi marah kepada umatnya apabila malaikat menjelaskan keadaannya. Jadi maknanya kesimpulan daripada peristiwa ini, walaupun peristiwanya ialah dihambat daripada minum Al-Kautsar, tapi kesimpulan untuk kita ialah apabila kita mengaku sebagai Muslim, maka kita kena berusaha mengamalkan Islam ini secara mengikut package yang dibawa oleh Al-Quran dan Hadis. Kita kalau tak boleh beramal pun sebab tak boleh beramal, sebab belum sampai masanya, pemerkosaan tak ada lagi. Sekurang-kurangnya kita ada i'tiqad bahawa benda ini adalah sebahagian daripada Islam, cuma tak boleh dizahirkan sebab dia bergantung kepada pemerkosaan dan kuasa daripada kerajaan. Contoh, jangan kita sembahyang, tapi kita tak jaga anak kita. Tak sembahyang, tapi kita tak tahu anak kita dengan orang keluar. Ada dekat kawasan rumah saya tu, ramai orang, anak-anak gadis keluar malam, keluar pula, dia buka motor bulan-bulan, kemudian dia tak start motor lagi, dia tolak motor keluar, dah sampai kat Sempang 3 beberapa meter dan start motor. Saya kata, saya dengan bini saya jiran kita, tapi dah pukul 12 malam keluar. Kalau orang lelaki, kita kata pergi tengok bola lah kot. Tengok bola kat rumah lah. Yang ni tak tahu, dia pakai seluar pendek perempuan. Jadi saya tak tahulah ayah dia tahu ke tak, mak dia tahu ke tak, tapi dia keluar macam tu. Tapi saya tak rasa mak dia dah tidur. Sebab orang KL ni bagi dia tidur lambat-lambat semua. Dia macam orang dulu kan. Orang dulu kan TV pukul 12 malam dah tutup lah. Ni dah keluar kan, siaran tamat kan, kita tidur. TV zaman dulu saya teringat balik, saya ada sembang malam kawan. Dulu masa saya kecil-kecil, siaran TV ni dalam 3 saja, 1, 2, 3. Kemudian start ke 2 petang kan. Start ke 2 petang. Sebelum tu TV pendidikan, bosan. Habis satu Ahad yang harap pukul 6 pagi tu dah ada negara kurang, betul ada siaran ya.
Ni zaman saya kecil pula. Zaman tuan-tuan mungkin lain pula. Dia kata patut orang zaman sekarang ni rehat tak cukup. TV 24 jam dah 24 jam dengan pakej siaran yang menggiurkan bagi setengah-setengah pihak lah. Dengan Astronya, dengan apa pula yang ada siaran TV berbayar yang baru ni, AXN pun. Sebelum tu dengan Unify dengan 6 channel yang utama dia pun kira tak tidur malam lah kalau. Jadi orang KL ni orang sekarang tidur lambat lah. So saya tak rasa yang mak bapak dia itu dah tidur lah, tak tahu dia boleh keluar. Tapi kalau mak ayah tahu, mak ayah biarkan, ini masalah. Nabi sebut dalam hadis bahawa ayah yang tahu anak macam ni adalah the youth. The youth kalau membiarkan anak-anak dengan sengaja terlibat dengan aktiviti-aktiviti bebas seperti ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jam sekarang itu dah hilang lambat sikit ya. Baik. Kemudian jadi maknanya yang kita takut di sini ialah dalam untuk sembahyang kena hambat juga. Itu yang saya kata misteri. Kita ingatkan kira dah sembahyang kira okey tau. Datang masjid dulu kan. Rupanya ada orang kena hambat. Nabi pun marah sama sekali tu. Sedihlah kita kan. Tak dapat sokongan moral. Jadi pengajarannya ialah kita cuba sedaya upaya untuk mengamalkan Islam dalam hidup ini secara mengikut package-nya. Jangan package terpilih pula. Oh yang ni sembahyang aku boleh buat. Oh dalam bab-bab ni aku percaya Islam boleh buat. Masalah. Dalam bab-bab ni Islam ni tak relevan dengan kita. Kalau kita kata perlukan ijtihad baru untuk sesuai dengan zaman tu tak apa lagi. Kita akan usahakanlah Islam boleh menyelip masuk juga dengan idea ni. Tapi kalau awal dah kata Islam tak relevan dengan Islam primitif. Islam tak ni, sekarang kita guna ideologi yang terbaru, yang termoden. Ini masalah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kemudian yang ke-8 di buku ini dibahagikan kepada semua orang surat, kemudian dikira dan ditimbang amalan. Ini saya rasa dah disebutkan sebelum ini. Mungkin pengarang dia telah ulang bagi sekali. Terus yang ke-9, yang ini yang paling kritikal. Melalui titian terletak di atas neraka menimbulkan syurga. As-sirat. Ini yang paling kritikal. Saya kalau baca hadis dalam ni saya banyak misteri lagi. Dan saya baca kadang-kadang saya fikir dalam kita beramal ni pun belum tentu selamat. Sebab Nabi sebut dalam banyak hadis bahawa wa yudribus sirat baina dhahrai jahannam. Ada satu jambatan di atas neraka, ialah sebab orang neraka. Dan dibayangkan oleh Nabi SAW neraka yang bawah gelap. Kalau boleh tengok bawah lah kejap kan waktu itu tak nampak apa. Neraka tu pula 70 tahun perjalanan. Dan kita baca dalam satu hadis riwayat Muslim jika tak salah. Nabi tengah tidur dengan sahabat, tiba-tiba dengar dentuman dalam ni. Dentuman tu kata ulama hadis tak patut berbunyi sampai boleh didengari sampai tahap tu. Tetapi sengaja Allah Ta'ala nak mendengarkan bunyi tersebut kepada para sahabat dan Nabi. Nabi tanya, tahu tak bunyi apa? Sahabat kata, saya tak tahu. Nabi tak tahu bunyi apa. Allah dan Rasul dia saja yang tahu. Nabi kata, itulah bunyi seketul batu yang telah dilemparkan Allah ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lepas. Tak saat ini dibawa jatuh kena dasarnya. Kita dapat tahu 70 tahun je, tapi lagi masih lagi misteri. 70 tahun tu 70 tahun cahaya ke, 70 tahun waktu akhirat ke, 70 tahun matahari. Kalau kita guna 70 tahun matahari, 70 tahun hidup kita ni, waktu lahir 70 tahun baru sampai. Itu satu. Misteri lagi satu pula. Batu tu besar mana? Sebab berbeza saiz batu, berbeza kelajuan yang jatuh. So, misteri pada jarak kilometer tu pula. Macam-macam misteri. Baik. Jadi, kata Nabi, satu jembatan yang diletak di atas neraka. Dan yang rasa takut di sini lah, Nabi sebut, fa'akunu ana wa ummati awwala man yujiz. Orang golongan pertama yang akan lintas ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia orang yang ke-25, generasi yang ke-25,
Tapi mereka ini sebab mereka dihisab lebih awal di pada mahsyar, mereka dilepaskan lebih awal. Lepas lebih awal ni bukan penjamin seronok. Sebab nak lalu di sini Nabi kata apa? Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Rasul-rasul yang melintas ni mereka sahaja yang akan bercakap ketika mereka lintas. Orang lain tak berani cakap, takut. Ya. Apa kata Rasul? Bukan sembang. Kau, cantiknya pemandangan. Itu kalau kita gantung dekat taman pertanian boleh tak? Ya. Wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Rasul yang cakap itu doa, ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Takut. Salim, 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 salim. Lagi tak sampai tu salim dulu. Selamatkanlah, selamatkanlah. Itu terus Rasul dijamin syurga. Tapi sebab nak lalu tu nampak macam-macam yang menakutkan. Dia macam saya kata contoh berlalu bahaya macam orang bersalin kali kelima ni. Tapi takut dia tetap macam bersalin kali pertama. Ada yang saya relax kali kelima. Doktor buatlah sekarang saya ubat. Ada macam tu. Sebab saya bersalin yang ke-6 ni, so saya dah 5 kali bersalin. So saya tak masalah nak belah ke nak cucuk ke nak apa ke. Buatlah apa pun. Ada? Tak ada. Semuanya masuk dalam bilik labor room penuh dengan pengharapan kepada Allah. Takut jadi lain, takut dia tersilap ke, takut dia ada masalah. Itu orang ada pengalaman. Maka Nabi, para Nabi dan Rasul walaupun telah dijamin syurga, ahli syurga memang pasti. Lalu situ salim, salim. Allahumma salim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamat. Minta-mintalah selamat, minta-mintalah selamat. Dan yang lebih menakutkan lagi, wa fi jahannam kalalibu mislu syauqis sa'dan. Dekat bawah jambatan musyrikin ataupun tepi tu barangkali ada kalalib, pengais. Macam benda tu, macam tangan tu, macam tu lah. Ulama kata besi, kata tu besi. Seperti Nabi sebut syauqis sa'dan, duri di kampung Sa'dan. Ini kita tak tahu. Duri di mana kampung Sa'dan. Tapi membayangkan para sahabat macam tu lah cara dia mengais orang yang lintas. Tapi yang duk kais ni bukan dia kais yang berkurang je. Allah dah setting dah, siap dah siapa yang kena kais. Tapi kais tu tetap dilihat oleh orang beriman jugalah. Dan satu hadis yang lain ni pun misteri juga. Nabi sebut jisrul sirat ni, titian tu satu jambatan. Ahad adaqu min asy-sya'r, lebih halus daripada rambut, wa ahad min as-sayf, lebih tajam daripada pedang. Ini pun saya misteri juga. Jambatan besar tu, besar rambut pun dah kecil dah. Lebih kecil rambut halus. Ini ulama berbeza pandangan cukup banyak dalam isu ini. Ada kata ya kita tak faham sangat as-sirat di akhirat ni macam mana, kita ikutlah macam yang Nabi sebut, iaitu lebih kecil, lebih halus daripada rambut. Walaupun kita rasa macam tak logik sangat. Yang ini tak payah cerita. Hadis macam ini antara hadis-hadis yang tak sesuai kita cerita pada orang yang tak percaya hadis. Kita cerita pada yang lain-lain juga. Sebab benda ni kalau kita cerita pun kita sendiri tak dapat nak. Tapi dalam majlis ilmu tak apalah kot kita cerita. Zaman sekarang ni bukan semua maklumat boleh kita kongsi. Kubur dalam Facebook ni kan. Pagi ni belajar, lagi orang tanya jenuh jawab. Lepas tu dia kata agama ni berapa? Jangan cerita. Ibnu Mas'ud ni antara sahabat yang rajin pergi kuliah. Dia kata apa? Hadithun nas bima ya'rifun. Cakaplah dengan orang ni berdasarkan kemampuan mereka faham. Jangan cakap sembarangan yang tinggi-tinggi. Atuhibbuna an yukadzdzallahu wa rasuluh. Sebab nanti kalau kamu cerita semua benda yang kamu belajar, nanti manusia akan kata Allah dan Rasul bohong, kamu suka tak? Timbulnya orang macam Kasim Ahmad kerana dia ada sifat skeptik kepada agama. Dia ada latar belakang, mungkin dia masa di kampung dia dengar hadis macam-macam yang dia tak faham. Dia tanya Tok Guru tak berani jawab. So dia kekal tak faham, maka dia tak percaya hadis. Sebab bagi dia hadis macam tak logik lah. Itu mungkin kadang-kadang asal usul orang macam tu. Jadi macam tu adalah kerana orang di zaman dia menyampaikan semua apa yang dia sampaikan. Allah Alam. Baik. Ada kata ulama kata maksud yang kata kecil daripada rambut ni dia tak boleh sikit. Bukanlah macam tu pun. Cuma nak kata susahnya nak lintas. Seperti mana kita nak lintas ada tali ikat lembu masa nak korban pun susah dah. Ni nak lintas pijak ada macam rambut. So jambatan yang Allah buat tu menuju ke syurga tu kekal besar sangat. Besar tu pun semua Allah nafsir. Tapi nak membayangkan betapa
sukarnya nak lintas, melainkan dengan bantuan amal soleh. Itu maksud tak apalah, maksud mana pun benda ni tetap kekal misteri. Yang penting as-sirat itu memang ada. Yang penting kita lepas. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, manusia akan melintas dengan para nabi. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha. Semua, kata Allah, semua manusia ini semuanya akan lintas as-sirat. Tak ada siapa yang akan tak lintas. Dia tak boleh lintas, dia akan lintas juga. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Lintas as-sirat ini merupakan satu ketetapan Allah yang tidak boleh dielak lagi. Takut kada lip, kiri kanan takut, semua kena lintas. Summa nunajjil ladina taqaw. Kemudian ya Allah, walau takut, Tuhan bagi jalan sikit. Kemudian kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Selamat lintas. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kami akan biarkan orang-orang yang zalim. Zalim ni jangan ingat zalim rakyatnya, zalim diri sendiri, tak sembahyang, tak ikut cakap Allah, tu zalim diri sendiri. Kami akan membiarkan orang yang zalim itu hina berlutut di dalam neraka, jatuh langsung. Jadi keyword dia jadi orang bertakwa, tidak jadi orang yang zalim. Dalam ayat yang lain surah Hud, Allah cerita tentang Firaun yang kedamu qaumahu yaumal qiyamah. Firaun itu akan mengetuai kaumnya yang diikut cakap dia masa dia kuliah 3 tu. Dia akan duduk depan sekali masa lintas tu. Oh, punya ada rombongan juga lintas ni. Ya. Fa'auradahum nar. Mereka akan lintas dalam neraka, lintas atas neraka tu. Wa bi'sal wirdul maw'ud. Dan mereka jatuh dan neraka tu seburuk. Allah cerita dengan Firaun jatuh dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, sedikit lagi, orang yang lintas atas sirat ni macam-macam jenis. Ada yang lintas secepat sekelip mata, ada lintas selaju seperti kilat, ada yang lintas selaju kuda berlari, laju juga lah, ada yang lintas selaju angin, laju sikit kuda. Kalau macam angin hayat, tofan hayat baru ni laju berapa? 300 km lah. Tapi tak tahulah panjang daripada Mahsyar ke seberang sana pergi syurga tu, tak tahu panjang berapa. Ya. Kalau naik kuda, panjangnya macam Ailah ke Sana'a, lama tu kan. Duduk salim-salim tu atas setiap Rasulullah tu. Ada yang berjarak seperti berlari, slow sikit boleh kuda. Ada yang kelajuannya setakat berlari macam berjalan kaki. Dia nak laju lah, tapi kan, sebagai ulama yang ini berat ni sebab amal solehnya tak. Dia mengikut amal soleh dan ikut dosa masa ditimbang. Kalau dosa dia banyak, amal soleh lebih sikit ya, so dia berat sikit lah masa dia lintas. Ada yang merangkak, ada yang jatuh. Jadi ini saya rasa melintasi as-sirat ini adalah satu saat yang sangat kritikal, bentuk utama di hujung sebelum manusia ditentukan ke syurga ataupun tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Jadi itulah antara perkara yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan. Tinggal satu lagi, iaitu akhir sekali orang mukmin masuk ke syurga dan orang kafir masuk, dan munafik masuk dalam neraka. Yang akhir sekali perbahasan yang ke-10. Saya rasa kita buat satu perbahasan yang asing buat selepas ni, kerana kita akan cuba jelaskan tentang sedikit perihal tentang syurga dan perihal tentang ini yang agak mencabar pada saya. Sebab dalam syurga ni saya tak tahu lah tentang bahasa ini orang macam mana, tapi saya menceritakan di sini bahawa ada orang yang ditanya saya, syurga ni ingatnya apa dia tak? Yang tanya orang Melayu Muslim. Tapi banyak saya baca buku falsafah, tapi tak diimbang dengan agama. Jadi dia kata dia baca Quran juga, baca terjemahan. Allah sebut syurga ni makan, minum yang sedap, duduk dalam istana mewah, duduk dengan pasangan berseronok, ya, dalam bilik. Itu wajar ke? Bosan nak? Coba tuan, soalan okey. Dia kata dia dengar macam bosan, mak syurga tak ada jam lain lah.
Dah jawab macam mana? Jangan nampak dah. Nampak kita kira kalah. Jawab je. Jawapannya sebelah akan datang, insyaAllah. Nak terang sekali, nama pula lagi nak salah buat kan. Jadi hari ini ada orang yang tanya macam, walaupun saya nampak dia tanya tu dalam Facebook, dia tanya tu tujuan dia nampak nak pelekeh sebab berdasarkan posting-posting sebelum ni. Tapi saya dah bagi jawapan di situ. Lama dah, tahun lepas insyaAllah. Tujuan jawapan saya ni bukan nak memuaskan hati dia, dan saya tahu memang dia takkan terima ya. Tetapi tujuannya ialah untuk kita menjelaskan silent reader yang dia baca posting. Silent reader tak macam dia, tak teruk macam dia, so boleh terima. Yang dia bagi hujah apa semua, logik rasional kan, Al-Quran sikit, hadis sikit, atau lah, tak apalah. Hidayah tu tidak dari Allah, milik Allah. Kita hanya cuba menyampaikan dengan penuh hikmah, tak payah, tak perlu kita emosi ya. Saya baru dengar masa tu masa nak marah, nak maki dia ramai, tapi jangan Nabi dulu macam ni lah, kena letak di muka. Tapi Nabi tak pernah maki, Nabi hadapi dengan secara yang terbaik. Soal orang terima tak terima tu soal kedua. Yang penting sampaikan cara yang terbaik, supaya kalau dia tak ikut, pihak ketiga yang mengikuti benda ni, dia akan tahu dapat pencerahan yang sewajarnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 3 perkara kita bahaskan pada pagi ini. Pertama tentang timbangan. Tujuan Allah buat timbangan ini, kata ulama, ialah untuk menzahirkan keadilan. Walaupun Allah dah tahu dah jadi masuk syurga ke neraka, tahu dah. Tapi Allah tak nak buat tu juga, nak bagi tunjuk kat manusia di padang mahsyar, kamu masuk neraka, kamu masuk syurga, ni atas sebab timbangan inilah yang menentukan kamu ke sana, ke syurga atau ke neraka. So manusia bila dapat keputusan, dia tak boleh lagi pun. Kemudian manusia diberikan suratan amalannya, dan melalui titian as-sirat merupakan kritikal keadaan yang akan dilalui oleh manusia yang menentukan sama ada dia pergi syurga ataupun ke neraka. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua untuk meniti titian as-sirat dengan baik. Mudah-mudahan Allah bantu kita di dunia ini untuk dapat istiqamah, ikhlas, terus dapat melakukan amal soleh, supaya dia membantu kita pula dengan Allah untuk terus masuk ke dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu dahulu untuk pagi ini, untuk pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk saya juga untuk tuan, dan kita tangguhkan tasbih kafarah dan sunnatul masjid. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi